Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat daripada Mofa Group, juga daripada pelbagai media, room, group dan sebagainya. Selamat datang saya ucapkan ke dalam Mofa Channel Official. InsyaAllah Mofa Channel Official ni telah ditubuhkan, Alhamdulillah. Dan baru-baru ni dengar kata daripada tim telah rasmi tertubuhnya, ya, pertubuhan motivator dan facilitator Malaysia, MOFA. So nanti apa-apa nanti kita dengar apa yang Kapten RJ akan umumkan dalam grup dalam beberapa masa yang terdekat ini. InsyaAllah kita doakan dalam perjalanan mereka, tim-tim mereka sentiasa dalam keadaan yang energinya booster yang sangat baik dan juga dapat meningkatkan lagi kualiti dan juga perkongsian dalam sharing ilmu ini, insya-Allah, dan juga kebajikan kepada semua motivator dan facilitator di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi malam ini adalah program kesinambungan kita bersama-sama dengan para motivator, ya. Para motivator kita yang kita jemput khas, kalau hari yang pertama bersama dengan Tuan Fauzan, semalam dengan Dr. Razali, dan hari ini insya-Allah kita ada satu lagi segmen perkongsian inspirasi yang sangat luar biasa hebat, kerana setiap orang ada telinga, tuan-tuan. Kita semua ada telinga. Dan bila kita ada telinga ni, tuan-tuan, apa yang berlaku dengan telinga ni? Ramai orang yang boleh dengar dan ramai juga yang tak boleh nak dengar. Kadang-kadang bila dengar tu bukan dengar telinga. Ada yang dengar buat de je kan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah yang ke-39. Allah sebut dalam Quran surah Az-Zumar pada ayat yang ke-18. Apa bunyinya? Saya kupaskan sedikit sebelum kita bagi laluan kepada Tuan Kazrin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Iaitu orang-orang yang mendengar kata-kata lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Jadi sahabat-sahabat semua, ayuh sama-sama kita memberi laluan kepada Tuan Kazrin kita, berkongsi sesuatu, inspirasi kepada kita supaya bagaimana kita membentuk pendengaran yang sangat luar biasa hebat. Sebab semua orang pasti dah biasa dengar, tetapi mana kita nak jadikan proses pendengaran itu dengan lebih baik, bagaimana Quran mengajar kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik, dan bagaimana bila mendengar pendengaran itu, menggunakan pendengaran itu, dia mendatangkan emosi, dan bagaimana impaknya emosi ini kepada kita, keluarga kita, masyarakat, seterusnya circulation kita untuk menjadi yang lebih baik dan terbaik. Jadi insya-Allah, ayuh sama-sama kita beri laluan kepada Tuan Kazrin kita yang tidak asing lagi di bumi Mofa Group ini. Okey, ramai-ramai yang tak sabar menanti selepas beliau berkongsi dengan kita pasal the branding. Kali ni kita tengok the branding dia berkaitan dengan telinga. Siapa yang telinga capang, yang telinga kecil ke, yang telinga lepeh dan sebagainya, ada yang telinga ceper pun ada. InsyaAllah kita dengar teknik mendengar. Kau dengar ke? Kita bersama dengan segala hormatnya kami mempersilakan daripada Mofa Group Channel Official, mempersilakan Tuan Kazrin kita. Sebelum tu, ayuh kita sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, tafadhal mashkura. Silakan Tuan Kazrin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita Baba Love. Awal-awal lagi dah. Oi. Macam tak puasa ni. Memang hebat betul hari ni. Kan? Masya-Allah. Okey, hari ni saya nak ceritakan tentang
mendengar. Sebab ramai yang di antara kita pun dah biasa kalau dengar, dengar. Dengar je lah kan. Hanya kita senyap, maksudnya dengar. Jadi di sini saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Kazrin Yusri bin Abdul Karim. Saya punya background adalah mechanical engineer. Tiba-tiba je masuk jadi MOFA punya group ni. Jadi saya dah bekerja lebih kurang 20 lebih tahun lah. Jadi nampaknya saya kena share balik apa yang saya lalui daripada pengalaman yang lalu, apa kesilapan yang telah dibuat agar sahabat-sahabat semua taklah mengikut apa yang kesilapan yang telah saya buat dulu kan. So, saya tak cakap sikit di sini tapi saya cuba dululah sebab ada slide, tapi simple slide saja ni. Nampak ke kan? Tak keluar lagi. Kena klik share. Klik dekat application window. Sebab dia kena guna yang bawah ni. Share your screen. Kemudian klik, lepas tu pergi ke application window. Okay, sementara tu tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita Alhamdulillah setakat ni kita dah ada hampir 30 orang yang view proses perjalanan kita sementara Tuan Kazrin sedang mencari bahan slide, bahan bantu mengajarnya. Okey, jadi sahabat-sahabat semua, kita mengisi masa lapang ini. Sambil itu saya mempelawa semua sahabat-sahabat untuk terus bersama-sama kita sehingga ke saat akhir, insya-Allah pada jam 11.30 ini. Dan mana-mana sahabat-sahabat yang ada persoalan dan sebagainya, boleh ajukan soalan-soalan anda di dalam ruang mesej yang ada di sebelah. InsyaAllah ya. Dan nampak belum keluar lagi Tuan Kazrin? Belum keluar lagi? Belum keluar lagi. Saya ingat dah. Cikgu Jinggo makin handsome Abang Lu. Cikgu Jinggo pun makin handsome. Hari ni beli lauk kambing, pakai kasut hitam, cantik. Okay. Bagaimana nak join MOFA? InsyaAllah sedikit masa lagi nanti kita dengar pernyataan rasmi daripada Kapten RJ bagaimana untuk sahabat-sahabat join MOFA dan apa syarat-syaratnya. Kita dengar apa kata Kapten RJ nanti insyaAllah. Okey. Siapa lagi di sini? Alhamdulillah saya jelas dengan suara, testing semua. Bangi jelas Tuan Bisha. Bangi clear. Okey. Tak hujan ya Bangi? InsyaAllah. Saya tak boleh share lah kejap lah. Okey, silakan. Tak apa. Kejap. Assalamualaikum Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Abang Cik. Abang Cik, subhanallah, ashtaq alaik. Hayakallah. Allah Baba, ya. Abang Cik cadangkan, cuba Baba RJ tadi, siapa tu? Tuan penceramah tu. Tuan Kazrin. Tuan Kazrin bagi PowerPoint tu dekat Baba yang share kan. Takut jadi itu. Baik, cadangan yang baik, nanti saya tunggu dia belum kita. Kalau dia tak boleh pasal guna benda baru kan JC ni. Betul. Kita JC dia tak perlu download kan? Ya, tak perlu. Saya cadangkan macam itulah. Tuan bagi dekat Baba. Okey, dah masuk. Dah masuk. Alhamdulillah. Okey. Silakan Tuan Kazrin, kita sambung. Terus ya. Maaf banyak-banyak. Sebab dia tak sama dengan Zoom. Suara siapa tu? Itulah, saya memberi laluan dulu. Okey, silakan Tuan Kazrin. Saya kena dengar juga tu apa yang bunyi di belakang tu. Ini suara anak siapa ya? Okey. Dah biar. Okey, dah clear. Okey. Nama saya Kazrin Yusri bin Abdul Karim. Saya brandingkan sebagai Life Construction Engineer sebab bidang saya adalah in engineering.
Tetapi kita lihat kehidupan kita ni, kebanyakan kita tak betul-betul kita kata buat audit, kita ada target. Sebab kalau in construction ni, kita very betul-betul memang semua ada drawing, semua ada black and white. Jadi kita betul-betul check apa yang kita nak di dalam hasil construction kita. Okey. Kepentingan mendengar. Tadi kita punya Baba Love dah share dengan kita ayat Al-Zumar. Okey, yang saya nak tekankan di sini adalah yang berusaha mendengar. Terima kasih sekejap ya. Sekejap. Yep. Mohon semua sahabat-sahabat dapat mute suara seketika. Kita bagi laluan kepada Tuan Kazrin untuk supaya dapat kita clear kita punya pendengaran fokus. Okey, terima kasih semua. Silakan Tuan. Okey. Di dalam ayat Az-Zumar ayat ke-18, kalau kita tengok itu ialah yang berusaha mendengar. Kebanyakan kita adalah hanya mendengar, tetapi Allah menyebut dalam surah Az-Zumar, siapa yang berusaha mendengar, dan akhir sekali ialah Allah dan mereka itu lah orang-orang yang berakal. Jadi kita fahamlah sekarang ni dalam kita usaha mendengar. Okey, daripada statistik, lelaki bercakap 7,000 perkataan dan perempuan bercakap 13,000 perkataan sehari. Jadi di sini kita nampak lelaki lebih kurang bercakap. Tetapi bila balik rumah lagilah tak bercakap sebab kemungkinan besar perkataan yang disebut di luar rumah dah habis. Jadi kalau wanita masih ada lagi lah sebab dia adalah 2 kali ganda. Kalau kita tengok pula manusia bercakap 125 ke 175 perkataan per minit. Okey, kita nampak di sini kita kebanyakan semua ni adalah motivator. Bila motivator memang kita biasa dengan bercakap dan kadang-kadang kita bercakap terlalu laju. Okey, manusia menyerap hanya 17 hingga 25%. Ini adalah fakta yang mengatakan kita kurang mendengar sedangkan kita ada 2 belah telinga. Allah berikan kita 2 belah telinga, 1 mulut. Tapi kita menggunakan mulut lebih banyak daripada 2 belah telinga. Okay. Lelaki menggunakan sebahagian otak dan perempuan menggunakan kedua-dua otak untuk mendengar. Jadi fahamlah di sini. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita ni kalau di rumah tu dia dengar tak dengar je apa isteri dia cakap. Tapi jangan salahkan dia sebab lelaki hanya pakai sebelah saja. Perempuan menggunakan dua-dua belah. Jadi berjaga-jagalah para suami semua ni sebab bila guna dua-dua belah ni 10 tahun lalu pun dia boleh ingat lagi apa yang kita kata. Okey, manusia percaya 35% daripada perkataan dan 65% daripada gerak badan. So, gerak badan adalah benda yang movement kita punya motivator memang pakar body language. Kita panggil body language. So, sebenarnya body language ni berkesan apabila kita betul-betul jadi listener. Disebabkan apabila kita bercakap saja, kita dah hilang fokus tentang body language dan apa yang dia cakap. Okay, kita tengok. Ini Putera William. Saya bila tengok gambar ni adalah satu benda yang hebat juga orang putih ni pun. Kalau kita tengok Putera William ni, bila dia nak bercakap dengan anak dia, dia akan turunkan badan dia same level. Ini yang kita kata eye contact. Okay, nanti kita tengok sebab apa eye contact ni perlu. Okay, tahap pendengaran. Kita ada 4 tahap pendengaran. Yang ni adalah basic of pendengaran. Satu adalah thought, qalb, fuad dan loop. Yang kita nak hari ni adalah macam mana kita mendengar dengan hati nurani, loop. Kita ni dengar macam-macam, bunyi burung lah, bunyi ni, tapi Allah buat kita ni macam mana kita boleh fokus dan boleh dengar sesuatu tu walaupun dalam satu masa ada 3-4 bunyi yang ada.
Sekarang ni mungkin bunyi saya bercakap, mungkin bunyi anak dekat belakang, tapi Allah dah berikan kita punya very powerful. Dan ingat, kita kena berusaha untuk mendengar. Okey, saya bagi cara kita, teknik-teknik mendengar. Ini adalah asas dan saya tahu ramai di antara motivator kita dah pernah jumpa. Tapi saya buat ini sebagai tamu, TAMU. Okey. Apabila seseorang tu bercakap, katalah Baba Love lah, sembang dengan saya. Tadi saya jumpa satu binatang tu nak lintas jalan. Inilah apa yang kita guna adalah eye contact. Saya akan tengok Baba Love apa dia nak cerita. Nanti saya cerita pula. Sebab apa eye contact ni amat perlu. Yang kedua adalah dia sanggup je. Sebab saya memberi perhatian kepada dia. Kalau tak, saya tengok dia pun mulalah. Dia ni macam tajuk dia lah. Kau dengar ke? Okay. Yang ketiga adalah dia kata ada binatang tu nak lintas. Jadi kita adalah encourage dia untuk bercakap lagi. Dan keempat adalah besar ni binatang tu. Ini adalah kita menggunakan ulang perkataan. Jadi ini adalah basic. Tetapi bagi saya ada lagi yang kita perlu tambah di dalam ni adalah selepas kita dengar apa yang kita nak tangkap daripada emosi dia. Okey, kita cerita pasal tatapan tadi yang Putra William tadi. Okey. Apabila kita berhadapan dengan seseorang, sebab saya banyak bercerita untuk dealing, how you do business and dealing. Pertama adalah tatapan itu penting sebab kita nak memberi mesej kata saya bersedia untuk dengar apa yang kamu nak cakap. Ini dalam hati kita, apa yang kita nak. Yang kedua adalah saya berminat apa yang you nak cakap. Yang ketiga adalah kamu adalah penting masa ni. Sebab tu macam mana Putra William, dia same level. Dia bagi same level sebab you are important to me right now. Okay. Yang keempat adalah I'm serious to hear that. Kelima adalah saya bersama kamu. Sebab ramai yang menyembang sambil handphone. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ni dah hilang. Sebab I'm not with you. I'm with somebody in phone. Jadi kita kena jaga betul-betul masa kita tatapan ni. Tak adalah tengok mata ke mata. Nanti jatuh ke hati pula. So tatapan ni adalah kalau orang putih kata eye contact. Tetapi eye contact tu dalam ikut betulnya tak eye contact pun. Sebab kita tak boleh tengok mata dia. Kalau kita tengok mata dia, dia mula mengelabah lah. Sebab sebenarnya kita nak tengok telinga dia ke, sebab tu dia adalah just tatapan. Okay. Sekarang ni kita Tuan Kazrin boleh ringkaskan balik tak apa yang 4 faktor tadi tu supaya sahabat-sahabat dapat jelas dengan lebih detail. Okey. Secara ringkas ni tentang 4 ni. 4 ni, apabila seseorang tu nak bercerita, mudah je. Kita tengok dia dan kita angguk. Dan okey. Oh ya. Itu adalah minimal encourage untuk dia bercerita. Last sekali, saya rasa betul tu. Jadi kita nak dia bercakap. Sebab nanti saya akan cerita halangan-halangan pula. Sebab selalunya kalau kita ni, saya pun dah nampak tadi. Ini dah tak adalah. TAMU ni dah tak ada dah. Sebab kita dah mula potong dia punya cakap. Kita panggil apa? Mencalar. Dia cilok kat situ. Jadi TAMU ni macam mana kita nak control kita punya mindset dalam mendengar. Okay.
Dan Baba Love, Ada satu soalan daripada sahabat kita, Tuan Kazrin. saya Bila kita sedang mendengar ni, okey. kita sedang mendengar dia cakap dalam keadaan yang membosankan. So bagaimana nak perlu terus mendengar? Okey. Aha. Sama ada kita nak layan dia important atau tak important. Sebab tu dia ada emotional tak emotional. Hari ni kita tengok daripada segi emotional. Yeah. Sebab ada orang bercakap, dia main cakap je, dia pun tak ada emotional, dia nak cerita je. Itu memang kita pun tak berminat, tak apa. Tetapi dalam konteks ni, apa yang emotional yang kita nak sentuh di dalam bercakap ni. Maaf sebab saya tak boleh nampak siapa-siapa di sini dan ni, sebab bila saya share screen saya tak nampak dah chatting tu. Terima kasih Baba Love. Saya akan panjangkan soalan-soalan daripada sahabat. Okey, saya teruskan. Alright. Apabila orang itu nak bercakap, dia selalunya ada emosi. Saya cerita emosi ni, kalau kita belajar PIES, is physical, intellectual, emosi dan spiritual. Tetapi hari ni kita tumpukan 1 hour ni hanya untuk emosi. Okey? Kita cerita bab happiness. Okey, saya bagi contoh lah. Seorang adik ni balik sekolah, dia cerita, ibu, adik dapat hadiah ni. Cikgu bagi sebab markah adik antara yang tertinggi. Okey. Apa yang selalu yang kita dengar daripada mak bapak yang akan jawab? Itulah adik. Kan ibu dah cakap suruh belajar betul-betul, kan dah dapat hadiah. Adakah cara itu bersesuaian? Saya tak kata salah. Lepas tu, itulah. Kalau tengok TV bukan nak dapat selalu pun. Bukan boleh belajar kalau tengok TV. Kan dah belajar kan dapat. Okey. Sebenarnya dalam konteks mendengar ni, kita dengar anak kita kata dia happy. Sepatutnya kita meraihkan happiness dia dulu. Oh, mesti adik happy. Adik dapat apa hari ni? Jangan kita memotong. Kita panggil potong steam lah. Selalunya kita, adik dapat hadiah, berapa orang lagi dapat kat sekolah tu? Kat kelas adik berapa orang dapat? Jadi happiness dia tu akan hilang sebab dia nak sampaikan dia punya happiness. Jadi di sini kita betul-betul berjaga macam mana kita nak memahami happiness yang orang yang menyampaikan tu. Jadi di sini bagi saya raihkan happiness dia dulu. Sebab tu dalam listening ni adalah kita betul-betul fokus apa yang kita nak jawab. Okey, yang kedua saya cerita pasal sedih. Contohnya ibu saya datanglah, mak saya datang. Mak ni dah tua lah, selalu sakit kaki. Lepas tu saya pun jawab lah, betul mak, kalau dah tua memang selalu sakit. Adakah jawapan ni betul? Atau saya jawab, mak sakit, mak dah makan ubat ke? Berjaga-jaga. Ini adalah jawapan-jawapan tindak balas listening yang kita akan buat. Sebab kita tak meraihkan dia punya emosi, tetapi kita berfikir apa yang kita nak jawab. Di dalam listening adalah bukan kita nak jawab. Layan dulu. Kita tanyalah, mak sakit kaki ya? Sakit macam mana tu? Boleh adik tahu? Jadi dia akan mula release. Di dalam kita berkomunikasi, sebenarnya orang bercakap tu adalah untuk release apa emosi yang dia ada. Tapi kita selalunya kita akan potong. Contohnya, saya ni masalah lah dengan girlfriend tu. Datang Baba Love kata, aku dah cakap dah itu, jangan kawan dengan dia. Betul Baba Love? Ini adalah yang selalu kita buat. Sebenarnya kita dengar dulu apa penjelasan dia. Sebab ramai antara kita tak sabar. Sebab kita dah dilatih untuk bercakap. Okey. Yang ketiga adalah orang yang marah. Sebab orang yang marah ni, kalau kita is not good listener, kita akan bercakap, kita akan lawan. Okay.
daripada kajian yang telah dibuat adalah listen dulu. Orang yang marah, dia akan keluarkan dia punya emotional. Sama juga dengan orang yang happy, orang yang sedih, sama juga. Tetapi sekarang ni kita kena faham, dia tengah marah. Bila dia tengah marah, kita tengok dia, kita angguk. Lepas tu, kita janganlah apa lagi. Maksudnya, kita mendengar apa kemarahan dia. Dan kita ambil masa. Dia kemarahan ni, tak ada orang marah sampai setengah jam. Letih marah ni. So, dia akan mula cool down. Bila dia cool down, masa itulah kita masuk. Okay, boleh saya faham betul-betul apa masalah yang membuatkan cik betul-betul marah kepada saya. Sebenarnya, dia marah tu sebab dia nak suruh kita dengar apa yang dia cakap. Kebanyakan, bila orang marah, kita pun marah balik. Atau kita cuba protect diri kita. Kalau kita cuba dengar dan faham apa yang dia nak sampaikan, insya-Allah dia akan cool down. Kecuali orang yang agresif, jangan duduk dekat-dekat lah. Kan? Tetapi selalunya, daripada segi psikologi, memang kita mudah mengcoolkan dia dengan kita dengar. Kita dengar lah. Kan? Tapi janganlah buat macam kita tak nak dengar. Bila itu, lagilah dia punya perasaan dia akan lagi marah. Okay, saya bagi lagi contoh-contoh yang kita selalu buat. Ada kita pergi melawat orang sakit. Kita punya, Ahmad, apa khabar? Dah 5 hari sakit dah. Kita akan kata apa? Cik Ahmad, sabarlah, ini ujian Allah. Kan, makan ubat. Ini sekali lagi yang kita selalu buat adalah kita cuba menasihat. Kita sebenarnya jangan menasihat lagi sebab kalau orang tengah sakit tu, dia kata, yelah, memanglah suruh sabar sebab tak kena pada engkau. Kalau kena pada engkau, kau sabar ke? Jadi, patah balik. Be a good listener. Tanya dia, sakit macam mana? Dah berapa lama? Kita try to feel apa yang dia nak cakap. Selalunya, kita pergi melawat orang, kita yang nak cakap. Kita bagi tazkirah lah. Ini memang betul. Tapi itu adalah yang kedua. Yang kedua maksudnya kita doakan dia semua. Tapi kebanyakan kita akan go to conclusion, suruh dia sabar. Okay, yang kedua, yang lain adalah masa orang bersedih. Bila masa orang bersedih, katalah, saya memang tak boleh fikirlah, memang saya sedih. Datang-datang, janganlah sedih. Sama juga, kita akan potong apa yang emosi yang ada. Biarkan dia luah dulu apa yang dia nak luahkan. Okay, Baba Love? Okay, baik. Tuan Kazrin, Alhamdulillah kita dah selesai pada fasa yang pertama dan kedua, bagaimana emosi itu dipengaruhi dengan mendengar dan juga mendengar mempengaruhi emosi kita. So bagaimana yang dikatakan dengan kesan-kesan implikasi yang lebih besar powernya bila kita mendengar sekarang ni dalam dunia PKP ini, ramai sahabat-sahabat kita di kalangan motivator, trainer, business owner, facilitator, kita dalam keadaan yang kegusaran bila dengar macam-macam berita-berita yang mengganggu emosi kita ni sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita buat untuk kita menapis, memfilter supaya emosi kita dalam keadaan yang sangat positif. Silakan Tuan Kazrin. Okay, satu lagi saya nak tambah tentang kawan-kawan kita. Selalu kita menyembang. Ini sebenarnya bukan kawan-kawan kita, Tuan Kazrin. Kita sendiri bersama ni. Kita sama je. Maaf malam ni saya tidak merujuk kepada mana-mana yang hidup atau yang mati ya. Kalau terasa tu gelak-gelak sendiri pun saya tak dengar sebab mute, tak apa kan. Jadi kita bersembang. Saya kata Baba Love kata, tadi saya nampak binatang besar betul lah lintas jalan. Saya pun kata, betul Baba Love, saya pun nampak. Sekarang ni cerita dia siapa nak cerita? Okay, sekarang ni kita try to train. Kalau sesiapa nak bercerita,
biar dia cerita dulu walaupun kita dah tahu. Masalah kita, kalau kita dah tahu kita nak tambah tokoh. Kalau saya pun tak apalah, kau tambah lah. Aku tak payah cerita lah. Aku yang buka cerita, engkau yang bercerita. Okey. Betul lah Baba Love Selalu dah jadi kan. Okey. So, di sini biarlah orang bercerita dulu. Sebab dulu-dulu pun saya very agresif. Kan ada yang kita punya antara kita pun very agresif time muda. Dia nak cakap je, dia nak luahkan apa yang ni. Especially kita sebagai motivator. Apabila kita buat saja program kita buka. Okey, ada soalan. Orang menyoal. Okey, bila orang menyoal saja, satu, dia stop assuming. Bila dia menyoal, kita akan rasa, dia ni nak test aku ke? Dia ni nak tunjuk dia punya kebolehan ke? Ramai yang cuba menganggapkan begitu dan kita akan buka lagi. Sebab di dalam majlis ilmu untuk kita panggil yang pengajaran dewasa ni, kita banyak tentang sharing. Sebab saya pun kadang jumpa juga di dalam majlis-majlis, saya suka lebih sharing. Apa yang dia jawab? Antara satu teknik-teknik yang ni, kat sini ramai yang boleh jawab ni. Sebab ramai yang otai-otai. Jadi kita nak dengar, kita nak share. Sebab tajuk yang kita cerita ni, jangan anggap kita saja yang otai. Kita saja yang profesional. Sebab kita tak sangka. Mungkin makcik daripada mana dia bercerita tentang life dia. Dan kita ingat, dengar dulu apa yang dia nak cerita. Okey, yang kedua adalah mendengar tanpa menghukum. Samalah tadi. Itulah aku dah cakap. Jangan kawan dengan dia. Inilah banyak kita terus menghukum. Sebab kita dah biasa dengan cara rasanya is norm untuk kita. Satu, dia ni cakap ini sebab apa? Kita tak habis lagi pun dengar dia cakap. Sebab apa dia cakap macam ni? Kan? So, apa yang ni, biarkan habis dia cakap. Okay. Ada beberapa minit lagi, Baba Love. Tuan Kazrin, ada satu soalan daripada sahabat kita yang bernama Tuan Sulaiman. Betul ke kalau nak berbicara dengan seseorang ni, perlukan kontra baru boleh jalan? Maknanya kita ada pro and con kan? So kena kontra baru boleh berjalan. Adakah benar begitu? Apa mean kontra? Itulah kita minta supaya Tuan Sulaiman dapat menjelaskan tentang soalan ni supaya nanti dapat Tuan Kazrin dapat selesaikan. Okay, teruskan Tuan Kazrin. Okay. Kontra tu kalau saya faham dia maksudkan lelaki dengan perempuan baru ngam. Okey. Maknanya kalau contoh saya dengan Tuan Kazrin cakap tu tak berapa nak regu dah, tak gu. Saya kena cakap dengan contoh Nelofa baru ngam. Macam tu. Saya rasa mana-mana jantina pun saya rasa tak ada masalah kot. Sebab kita akan menggunakan teknik yang sama. Tetapi kalau menggunakan teknik tadi kepada yang berlainan jantina, jaga-jagalah. Sebab ramai dah cuba dah, kawan-kawan saya ramai daripada kaunselor-kaunselor dah guna pakai. Dan lepas tu terlekatlah yang lain. Alhamdulillah, rezeki dia. Sebab insya-Allah. Sebab kita sebenarnya kita nak orang, antara Maslow punya teori adalah kasih sayang. Baba Love is love. Kasih sayang ni adalah amat-amat perlu walaupun kita tak perasan. Sebenarnya caring is salah satu daripada kasih sayang. So, apabila kita menunjukkan kita punya emotional terhadap dia, dia rasa is close. Sebab tu yang apa yang kita nak adalah kasih sayang. Sebab Rasulullah bawa dakwahnya menggunakan kasih sayang. Jadi kita dengar dulu. Sebab tu kita kalau nak cakap minta elok, Rasulullah kata diam. Sebab apa diam?
Diam artinya bukan hanya diam, tetapi dengar. Sebab tu Rasulullah adalah one of the best listener. Diam dan dengar. Sebab kalau kita diam dan dengar, macam-macam masalah kita boleh resolve. Orang yang tak puas hati dengan kita pun, cair saya rasa. Kan? Okey, boleh 2 minit lagi. So kita ada lagi, insyaAllah tak apa, kita ada 20 minit lagi, insyaAllah lama lagi. Cuma saya nak petik kaitkan satu topik kita hari ini berkaitan dengan mendengar. Allah ada sebut dalam surah yang ke-67, Tuan Kazrin. Ya. Surah yang ke-67 dalam Quran yang biasa kita baca setiap malam, surah Al-Mulk, pada ayat yang ke-23, Allah sebut tentang qalilan ma tashkurun. Ujung tu, sikit je yang bersyukur kepada aku. Dia sangat terkait rapat dengan 3 elemen ni. 1, mendengar, 2, melihat, dan 3, perasaan. Sam'a, absara dan afidah. So boleh Tuan Kazrin sentuh sedikit berkaitan dengan pendengaran ni, sampai Allah bagi satu ancaman kepada kita bahawa sikit je yang bersyukur kepada Allah. So bagaimana benda tu terkait rapat dengan teknik mendengar ni? Okey. Bersyukur ni sebab kebanyakan kita kurang bersyukur. Itu bukan saya kata. Memang Al-Quran yang Allah sebut amat sedikit yang bersyukur. Kita diberikan deria untuk bercakap dan mendengar. Dan di dalam konteks ni, macam mana kita sebab bersyukur Allah dah sebut kan, kita berterima kasih kepada manusia dan berterima kasih kepada Allah. Jadi di dalam konteks ni, kebanyakan bila kita nak mendengar ni, kebanyakan kita tidak rasa nak menolong. Jadi di dalam konsep yang saya cuba sampaikan adalah apabila kita mendengar, apakah aku dapat tolong? Rasa kasih sayang tu apa yang dapat aku tolong? Dan bukannya dengan bercakap. Jadi salah satu adalah manfaat kepada orang lain. Bila dia boleh release, kalau tanyalah siapa-siapa pun yang dalam stres, dia nak cari siapa yang boleh dia release apa yang dia nak sampaikan. Kebanyakan orang akan cut. So, kita boleh membantu ramai orang. Dan saya 2-3 orang dah saya jumpa yang really stress, high stress yang makan ubat. Kalau kita tengok betul-betul, kita takkan nampak dia adalah orang yang stres. Kalau dalam TV kita boleh nampak orang stres tu pakai macam orang gila semua. Sebenarnya stres, orang yang betul-betul hyper stress ni, dia macam orang biasa, tetapi dia tak ada tempat dekat siapakah dia nak bercakap. Dan dia akan pilih kawan. Kawan mula akan nasihat dia, nasihat. Sebenarnya yang penting adalah layan dulu apa yang dia nak sampaikan. Okey, saya nak masuk pada topik in dealing business. Okey, maaflah saya cakap ni kalau ada yang terasa ke apa, tapi saya share lah. Okay. Selalunya kita akan bawa modul-modul kepada kita punya customer atau klien yang kita kata wow. Okay. Contohnya lah, saya pergi, cikgu, saya ada satu modul ni cikgu. Kan? Modul ni memang sesuai lah dengan murid-murid. Okay. Saya cerita. Lepas tu cikgu ni, okey, modul bagus. Kita tak boleh kita panggil close deal. Sebab apa tak boleh close deal? Kita kena faham. Kejap lah, itu saya duduk. Kita kena faham sebenarnya kita bukannya hendak menjual modul. Dalam bisnes yang paling penting adalah selesaikan masalah orang lain. Itu is the first selling point. Okay, kalau kita jumpa cikgu, saya memang ada a good module. Tapi saya nak dengar dulu apa yang cikgu ada masalah dengan murid-murid bab this module. Maksudnya katalah saya nak cerita pasal leadership. Okay,
cikgu rasa student-student cikgu ni ada masalah tak dengan leadership. Cikgu akan mula cerita. Dia kata, okey, saya ada masalah leadership daripada grup-grup pengawas pun ada problem. Di dalam kelas pun ada problem. Kita dengar dulu. Okey, cikgu, ada masalah. Cikgu boleh cerita tak apa yang masalah? Kurang-kurang saya boleh faham. Dengar dulu. Bila kita mendengar saja, dia rasa, ini orang yang betul. The right person aku kena cakap dan the right trainer yang saya kena ambil. Sebab dia sendiri dengar apa yang saya cakap. Okay? Lepas tu dia cerita, okay, masalah saya ni. Okay. Ada trainer datang-datang, ya cikgu, saya punya model memang ngam-ngam lah dengan cikgu punya masalah tu. Di sini bunyi macam sedap tapi berjaga-jaga. Kalau saya, tak apa, you ingat modul you je yang okey. Sebab kita tak tahu how dia punya ilmu cikgu ni ke, betapa jauh ke dia punya pandangan lain. Tapi apa yang kita boleh buat adalah, okey cikgu, saya faham cikgu punya masalah. InsyaAllah saya cuba selesaikan cikgu punya masalah. Modul ni saya rasa saya kena amend sikit. Saya kena customize untuk cikgu. InsyaAllah saya customize untuk cikgu dan saya present kat cikgu. Okey. Ini motivator ni semua. Yang mana kita suka? Sama ada orang yang akan customize untuk customer atau kita kata, okey, yang ni boleh sesuai dengan you. So, macam mana? First adalah dengar dulu apa masalah. Yang kedua adalah baru fixkan. Sebab yang saya patah balik ni, cikgu kata, yang saya ada masalah macam ni kan. Betul cikgu. Sekolah sana pun sama. Masalah yang sama je. Kita patah balik, kita tengok ayat kita akan mencelah, akan cilok kat situ. Potong kat corner. Potong kat corner. Jadi, kita kena tahu betul-betul. When someone need to talk, your listening muscle will be trained. Maksudnya, apabila seseorang itu bercakap, kita kena train kita punya muscle untuk listening. Sebab tak pernah orang dengar lagi kat mana muscle listening tu kan. Ada ke muscle dekat telinga kita? Itulah semua di dalam loop. Kat mana yang kita nak train kita punya the right muscle. Sebab memang kita akan bermasalah dengan mendengar ni. Termasuklah saya sendiri kan. Tapi bila kita cuba dan terus teranglah saya kata, saya pernah pergi kursus mendengar. Dia suruh saya dengar orang tu cakap 5 minit. Saya kata, bila saya boleh cakap ni? Bila saya boleh mencelah ni? Sebab itu adalah behavior kita yang kita bawa. Di mana yang kita nak serahkan? Okey, tak apa, saya dengar dulu. Sebab master mendengar kita kena train. Especially trainer semua, kita dah kena mula train. Kita boleh bercakap 6 hours, 8 hours, 4 hours, 2 jam kita boleh cakap. Cuba kita tanya, adakah kita mampu nak dengar 10 minit? Adakah kita mampu nak dengar 30 minit? Dan dalam kelas macam ni kita boleh dengar sebab it's a formal. Tetapi kalau dengan kawan, saya rasa tak sempat 2 minit, aku pun nak cakap juga. Kita tengok masa kita menyembang lah kan. Okay, Bapa Leh, ada apa-apa nak tambah? Saya nak minta Tuan Kazrin dapat kita simpulkan pada malam ini nanti, sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya nak petik satu perkara bila kita nak minta Tuan Kazrin sebutkan balik. Tadi saya sangat tertarik dengan dengar dengan loop. Dengar dengan loop. Kalau tadi Tuan Kazrin ada sebut pasal hati tadi, ada sadr, ada qalb, ada fuad dan ada lub. So yang lub ini adakah sangat terkait dengan awal-awal surah yang kita baca tadi dalam surah Az-Zumar,
okey, surah Az-Zumar tadi, dan adakah dia benda yang bagaimana nak sampai bicara itu dan sampai kita punya pendengaran sampai ke peringkat loop itu, apa yang boleh kita buat sampai ke tahap itu supaya kita dapat fokus loop itu? Okey, boleh. Kebanyakan kita memang kita ada rasa empati. Semua Allah dah jadikan ada rasa empati. Tetapi sama ada kita nak pakai atau tidak pakai rasa empati. Contohnya macam kalau mak kita sakit. Adakah kita rasa empati di situ? Inilah di mana kita kata loop. Maksudnya kita rasa. Kita kalau yang tak rasa ni dia just tahu mak sakit. Jadi dia akan bagilah dah makan ubat ke. Jadi dekat loop ni dia tak terkesan. So ada satu lagi, kita move the empathy to empower listening. Kita gunakan empathy tu untuk kuatkan kita punya empowered listening. Maksudnya empowered ni satu tenaga yang orang lain pun boleh rasa. Kan? Orang lain pun boleh rasa. Jadi kita nak sampaikan I'm with you. Itu yang paling penting. Sebab kebanyakan orang dia akan dengar dan akulah, engkau lah. Jadi I'm not with you. Kita yang patah balik yang Putra William tu yang saya kata tadi, I'm serious. I'm with you. You are important to me. Mak kita duk cerita kan, you are important to me. Jadi inilah kita akan rasa di mana dalam loop kita tu. Okey, dapat Bapak. Maknanya dengan arti kata lain, bila kita mendengar nak sampai ke peringkat loop itu, kita kena faham daripada segi wazan pada perkalimah mustami'un itu sendiri. Betul Tuan Kazim? Bila mustami'un itu dia kembali kepada mustaf'ilun. Bila ada huruf ta pada huruf yang ketiga, dia bukan hanya mendengar, tetapi dia datang dengan tiga perkara ini, mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata, mendengar dengan hati, dan akhirnya akan menzahirkan satu tindakan yang mencerminkan kepada ke arah keprihatinan kita berunsuskan berasaskan kasih sayang. Betul Tuan Kazim? Betul. Tepat sekali Baba Love. Ini kemahiran Baba Love tadabur. Saya memang tak boleh lawan Baba Love punya tadabur ni. Kami satu kelas dulu dalam BYL dulu. So okey. Kita cerita pasal body language. Okay. Kita ada lagi 9 minit. Silakan Tuan Kazim. Okay. About body language. Kebanyakan kita akan tahu, kita faham body language. Tetapi without listening, memang kita takkan dapat body language. Kita tengah bercakap, memang kita takkan dapat apa body language dia. Kecuali kita betul-betul dengar apa dia cakap, dan sebenarnya listening ni not only from the ears, daripada kita punya mata sekalipun. Mata dan telinga kita. Itulah berusaha mendengar. Bukan hanya mendengar. Kalau mendengar saja, kita guna mata lah. Kita guna telinga je lah. Okey, saya nak simpulkan. Okey, kejap Tuan Kazim. Ada satu soalan daripada Tuan Sulaiman kita. Dia sangat terkait dengan body language ni. Saya suka soalan dia ni. So, bagaimana cara bercakap yang paling sesuai dari segi body language kita dengan bahasa kita, intonasi kita untuk kita gunakan agar apa yang kita sampaikan menjadi ingatan. Maknanya dipasak terus dalam memori dan hati pendengar kita. Contoh, bila kita nak nasihatkan anak kita, seorang suami nak nasihatkan isteri, seorang bos nak nasihatkan anak buah dia, sahabat-sahabat sekerja, kepada subordinate dia. So, apa gaya bahasa yang paling sesuai supaya dia dapat mendengar dengan loop itu. Macam tu. Silakan Tuan Kazim. Okey, Baba, itu tajuk bercakap. Itu bukan tajuk mendengar. Maknanya kita nak dapatkan dia daripada sudut mendengar itu. Bagaimana bagi dia mendengar dengan terkesan. Okey. Kita kena faham. Apabila saya nak dengar Tuan cakap, saya pun nak Tuan dengar saya cakap.
apa yang kita boleh ambil di sini adalah dengan cara kita mendengar apa yang dia cakap, contohnya anak-anak kita kan. Kita banyak memberi instruction, tetapi kita tidak mendengar. Dan jarang sekali apabila dia bercakap, kita turunkan badan kita same level dengan dia. Kita tak ada bonding di situ. Bila kita tak ada bonding seharian kat situ, apa-apa kita buat, kalau with love, memang power dia berbeza lah. Kita cakap ni, kalau kita tengok ayat tak ingat lah, tentang parenting. Apa surah apa? Luqman. Surah Luqman. Ya. Ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Dia mulakan dengan kasih sayang. Dia tak punishment ke apa, dia menasihati. Sama juga. Di dalam konteks ini, first kali kita cuba dengar dulu apa dia sebenarnya, kita kena ada satu listening yang powerful, membuatkan dia pun rasa, kita boleh kata, Abah pun dengar apa yang adik cakap. Sekarang ni adik dengar pula apa yang Abah nak cakap. Jadi, dia terasa tak kalau benda-benda ni? Kalau apa yang dia cakap pun bapak dia tak dengar, apa lagi yang bapak dia cakap untuk dia nak suruh dia dengar? Sebab kebanyakan kita bercakap adalah instruction. Kalau dalam ni, kebanyakan adalah nasihat. Kita banyak assume dan punishment. Sama dah tadi, mendengar, terus kita buat punishment, terus kita buat hukuman. Maknanya dalam arti kata lain, bila kita bercakap dan bila mendengar, bercakaplah betul-betul dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kasih sayang supaya dia dapat menyentuh hatinya. Ya, betul. Betul. Okay, baik, Tuan Kazrin, kita dah sampai kepada penghujung. Saya ada 21 soalan. Masya Allah. Kapten RJ mesti 21. Kapten RJ ni dia saja je nakal sikit ni. Manja. Dia manja. Dia nak kita dengar dengan penuh kasih sayang. Okay. Baik, silakan Tuan Kazrin untuk simpulkan telinga versus mendengar. Telinga versus mendengar. Ya. Kita ada dua telinga. Kita ada telinga, belum tentu boleh mendengar. Silakan Tuan Kazrin. Kita ada dua telinga. Betul. Jadi saya berharap sangatlah teknik-teknik ini kita amalkan, dan teknik-teknik ini tidak datang sekelip mata, sebab kita ada perasaan yang orang Melayu ni dia malu menunjukkan kasih sayang. Itu adalah salah satu masalah kita. Kita malu nak menyebut saya sayang kamu. Itu adalah orang Melayu. Jadi di dalam konteks ni, macam mana kita nak gunakan kita punya sifat mendengar ni, orang rasa very caring lah dia ni. Itulah kita ni. Okay, saya nak pesan sikit lah, tapi keluar daripada tajuk dah. Okay, kepada ibu-ibu, bapa-bapa semua, apabila kita memegang anak, contohnya kita ni lah, gendong anak atau kita sama-sama anak, kurangkanlah kita dengan handphone. Disebabkan kita tengok handphone, tetapi anak yang tengok kita tak nampak muka kita. Dia akan nampak handphone daripada dia baby lagi. So, apa perasaan dia apabila dia tak nampak muka bapak dia atau dia tak nampak muka mak dia? Hanya dia nampak yang paling dia suka, tahu apa? Siapa yang pakai Apple. Oh, tu Apple. Saya lie. Lie. Saya pakai Samsung je. So, kita tak perasan benda ni. Sebab kita tengok kat depan. Dia tengok everyday di belakang handphone kita. So, di manakah letak kepentingan diri dia dengan handphone? Jadi, daripada segi psikologi, ada yang telah mengkaji. Daripada kecil, dia melihat mak bapak dia dan dia menampak handphone dulu, baru dia nampak muka bapak dia. Contohnya macam ni lah. Sebab kita tak perasan. Sebab kita tengok macam ni. Tu dia main cakbar tu. Jadi berhati-hatilah. Sebab kadang-kadang kita sambil handphone, anak cakap, kita masih dengan handphone. Bukan anak saja.
Dengan mak bapak pun sama. Kita masih okey. Kan. Ada masa yes, tak mestinya 100% kita nak pakai teknik ni. Letih kita kalau nak dengar betul-betul ni kan. Tapi ada masa yang betul-betul dia memerlukan kita. Sahabat kita memerlukan kita. Kan. Baba Love memerlukan saya memerlukan Baba Love. Saya memerlukan rakan-rakan semua. Ada masa-masa yang kita betul-betul memerlukan somebody. Dan saya kalau masa tu saya nak cari siapakah pendengar yang terbaik. Sebab orang yang pendengar terbaik akan memberi positif kepada saya. Dan saya rasa ini aplikasi kepada semua. Apabila seseorang itu mendengar dengan baik, orang yang third party yang bercakap, dia akan rasa very positif. Okay, Baba Love. So terima kasih Tuan Kazrin atas perkongsian yang sangat baik. So saya dapat kongsikan, simpulkan di sini apa yang saya dapat daripada perkongsian yang sangat menginspirasikan daripada Tuan Kazrin pada hari ini. Yang pertama, sahabat-sahabat semua, bila kita mendengar, kita dengar bukan hanya dengan telinga, tetapi kita dengar dengan mata dan dengar dengan hati. Okay. Dan bila kita dapat dengar dengan hati, kita akan dapat beri perhatian yang sangat padu kepada oponen kita. Contoh yang tadi baru sebentar tadi Tuan Kazrin ada kongsikan, sebagai anak kita, isteri kita, suami dan sahabat-sahabat kita, bagaimana nak meraih perhatian mereka adalah dengan apa tuan-tuan? Beri perhatian dengan pendengaran, bukan ignore. Contoh main WhatsApp, anak bercakap, kita main WhatsApp tak. Sebab ia mengundang emosi yang tak stabil. Jadi bila kita bagi perhatian yang sangat baik, dia akan mendatangkan satu value kasih dan sayang, love. Tu yang Baba Love tu. Baik, dah sempat promote. Baik, yang ketiga, jangan terus menghukum. Bila dengar apa-apa, jangan terus hukum. Sangat-sangat bahaya bila kita terus menghukum kerana kita semua tak sama. Dan juga selami keadaan yang berlaku. Apa yang berlaku pada yang bercerita. So, kena fahamkan betul-betul. So, dengar pada pelbagai angle yang sedang dia sampaikan, termasuk dalam bahasa emosinya sekali. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apa yang Tuan Kazrin kongsikan kita, apa yang boleh aku bantu daripada dengar, cuba bantu dan selesaikan apa isu orang tu. Itu yang kita akan berlaku dealing dan sebagainya. Dan yang kelima, ini yang paling penting ni. Bila dengar dengan bahasa hati yang paling dalam. Lub itu. Ataupun lub. Okay? Lub itu ataupun dalam bahasa jamaknya ialah ulul albab. Ada 16 tempat dalam Quran yang Allah ceritakan dalam cerita situasi yang sangat berbeza-beza. Sekiranya kita kaji tentang ulul albab ini, mungkin Tuan Kazrin akan berkongsi dengan kita satu hari nanti tentang ulul albab ini. Bahasa ulul albab ada 6 cerita yang Allah ceritakan dalam Quran. Sangat-sangat amazing. Ajabah itu berlaku. Keajaban, ketakjuban terhadap Quran itu akan kita rasakan. Terutama di lubuk hatimu yang paling dalam, Tuan Kazrin. Memang mendalam. Baik, tuan-tuan semua, alhamdulillah. Semoga kita beroleh manfaat, insya-Allah. Jangan terus mengalah, teruskan melangkah di keadaan kita semua dalam keadaan yang sedang berada pada zon PKP ini, zon CMO ini. Teruskan berjuang kerana insya-Allah Allah mustami'un, Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Allah sedang mendengar apa yang kita rintihkan. Terus memberi. Semoga bantuan Allah itu sampai tepat pada masanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Kazrin dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama kita hari ini. Volume yang bersama kita lebih kurang purata 30 orang, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat.